Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita sama-sama memulakan majlis kita pada malam ini dengan kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita panjatkan salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya kasihi tuan imam, yang dikasihi tuan Bilal dan seterusnya ahli jemaah yang bersama-sama dalam majlis ilmu pada malam ini. Alhamdulillah kita bersama-sama dalam tadabbur pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala menyahut seruan yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berkumpul satu kumpulan manusia umatku di dalam mana-mana rumah Allah Subhanahu Wa Taala, yatluna kitab Allah, mereka ini sama-sama membaca kitab Allah, yatadarusuna fima bainahum, dan kemudian mereka ini bersama-sama bertadarus mempelajari Al-Quran tersebut, melainkan Nabi SAW kata semua apa yang ada di langit, yang ada di darat, yang ada di laut akan mengucapkan keampunan kepada orang-orang yang berada di dalam majlis ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah malam ni kita bersama-sama di surah Al-Bayyinah, insya-Allah, surah Al-Bayyinah. Jadi sebagaimana kita pada minggu lepas kita telah bersama-sama dalam surah ini, tapi kita tak habis lagi. Kita baru separuh daripada ayat 1 sehingga ayat keempat. Ayat semuanya ada 8. Surah ini namanya surah Al-Bayyinah. Jadi kita sebutkan beberapa perkara, kemungkinan ada beberapa perkara yang kita tak sempat sentuh pada minggu lepas. Ayat ini, surah ini adalah merupakan, kita sebutkan surah Madaniyah, iaitu surah yang turunnya di Madinah dan bukannya Makkiyah. Makkiyah ni artinya surah yang turun di Mekah. Kerana apa ulama-ulama katakan bahawa surah ini adalah surah Madaniyah? Kerana di dalam surah ini disebutkan Ahlil Kitab. Ahlil Kitab ini semasa Nabi SAW di Mekah tidak ada. Bukan orang yang tidak ada, tapi tidak berdepan dengan Nabi SAW, tidak berada di hadapan Nabi. Nabi tidak menghadapi masalah dengan mereka kerana mereka ni belum berjumpa lagi dengan Nabi SAW. Jadi ahli kitab itu ialah sama ada orang Yahudi ataupun orang Kristian, orang Nasara. Jadi bila Nabi kita SAW sampai ke Madinah, maka Nabi bertemulah, berjumpalah, menghadapi banyak kerenah-kerenah, masalah-masalah ataupun syubhat-syubhat, salah faham ataupun perkara-perkara yang ditimbulkan oleh orang ahli kitab ni, terutama orang Yahudi lah, iaitu sebab orang Yahudi ni, mereka ni berada di Madinah, mereka tinggal di Madinah, menjadi sebahagian daripada penduduk Madinah, sama ada mereka ini orang-orang Bani Quraizah ataupun Bani Qainuqa ataupun Bani An-Nadir. Jadi ada 3 kelompok, 3 kumpulan. Kemudian Nabi juga telah menghadapi orang-orang Kristian selepas daripada tu. Orang Kristian ni ialah orang-orang yang datang sama ada daripada Bani Ghassan. Bani Ghassan ni ialah satu kumpulan Arab yang berada di hampir dengan Iraq, negeri Iraq di utara tanah Arab pada masa itu. Jadi mereka ni beragama Kristian kerana mereka ni mengikut orang-orang Rom
Mereka ni berbaik dengan orang Rom. Jadi bangsa dia bangsa Ghassan. Kemudian ada satu kumpulan lagi, orang-orang yang Kristian juga, iaitu yang berasal, orang Arab juga, berasal daripada Najran. Najran ni ialah satu tempat yang terletak di selatan negeri Arab, iaitu hampir dengan Yaman. Jadi kedua-dua kumpulan ini, sama ada Kristian, sama ada Yahudi, mereka tahu banyak perkara. Mereka tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat yang pertama yang telah kita baca dalam minggu lepas, pada sesi minggu lepas, ialah Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawa mereka ni kedua-dua ni kufur. Orang-orang ni ialah lam yakunil ladzina kafaru. Jadi Allah Taala sebutkan bahawa tak kiralah sama ada mereka ni musyrik, iaitu menyembah berhala ataupun tak sembah apa-apa, ataupun sembahlah patung apa-apa, itu nama dia musyrik. Jadi orang-orang ni adalah kafir. Allah Ta'ala kata lam yakunil ladzina kafaru. Yang pertama musyrik, yang keduanya iaitu ahlil kitab. Ahli kitab pun juga adalah orang-orang yang kufur. Jadi mereka ni sama ada orang ahli kitab, alladzina kafaru min ahlil kitab, kemudian wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Jadi kedua-dua jenis golongan ini, data dunia pun sampai sekarang, sampai bila-bila pun, inilah dua kelompok ni. Bayyinah lam yakunil lazi. Jumpa insya-Allah. Surah yang panjang sikit lah tu, taklah panjang mana pun, insya-Allah panjang sikit lah daripada yang pendek. Jadi itu yang pertama. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, menceritakan seolah-olahnya orang-orang yang kafir ni, sama ada mereka ni ahli kitab ataupun musyrik, mereka ni seolah-olahnya melekat dengan kafir ni. Melekat maknanya macam tergelu, kita kata tergelu, melekat pada satu benda tu, tak boleh nak berpisah, susah nak berpisah ni. Sehinggalah itu nama dia kufur. Mereka melekat dengan kufur tu, tidak boleh berpisah daripada kufur tu, sehinggalah munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah, baru mereka ni boleh tertanggal daripada kufur tu bila, iaitu apabila datangnya bayyinah, ta'tiyahumul bayyinah, telah datang bayyinah kepada mereka. Jadi apa maksud bagi bayyinah sini? Hari itu kita jelaskan sikit dalam bahasa Arab makna bayyinah tu jelas, maknanya bayan. Kalau ada orang, kadang-kadang orang sampaikan ceramah di masjid apa ni, di surau, nama dia bayan, nama dia orang setengah sebut. Bayan maknanya ialah penyampaian, penjelasan maknanya. Makna bolehlah kita nama ceramah pun boleh, kita nama bayan pun boleh. Jadi bayyinah tu ialah satu benda yang clear. Kalau tak clear, tak nampak, itu orang tak panggil bayyinah. Jadi bayyinah ni siapa? Bayyinah tu ialah rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Itu dia bayyinahnya. Jadi ulama-ulama juga telah menceritalah dengan panjang lebar kenapa nabi kita ni dipanggil sebagai bayyinah. Kenapa nabi ni dibayyinah? Kerana nabi ni dia ni bertugas, kerja nabi ni adalah menyampaikan kepada umat manusia ni sehingga terang benderang, maknanya sehingga nampak, lebih terang lah, setengah ulama kata lebih terang daripada kita melihat matahari di tengah hari, gitu kan. Mana orang tak nampak matahari di tengah hari? Matahari yang berada di tengah hari, yang tak ada awan, siapa yang tak nampak matahari itu? Orang buta saja tak nampak. Memanglah orang buta memang tak nampak pun, tapi mana kalau orang tu celik, mesti dia nampak. Jadi macam itulah dalam apabila disebut bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tarakana alal bahjatil bayda, kata nabi kita ni meninggalkan umat Islam, umatnya terang benderang, nampak Islam tu, jelas. Jadi daripada sinilah maknanya apabila nabi kita telah meninggal, telah wafat, telah pergi, maka nabi tinggalkan Islam kita ni jelas. Selepas daripada nabi dah tak ada, tanggungjawab umat Islam pula lah untuk menjelaskan kepada orang-orang yang datang kemudian. Sebab nabi dah tak ada, yang tinggal ialah kita. 1400 tahun dahulu nabi dah pergi dah. Yang tinggal pada hari ini, mereka tak berjumpa dengan nabi. Orang kafir tak berjumpa dengan nabi. Orang kafir hari ini, yang hidup hari ini, yang hidup 100 tahun lepas, 200 tahun lepas, 300 tahun lepas, mereka tak jumpa nabi.
Siapa yang berjumpa dengan orang-orang ni semua ni? Manusia-manusia ni yang akan datang pun, siapa yang akan berjumpa dengan mereka? Iaitu orang yang kita namakan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, iaitu umat yang dapat Islam, orang yang kenal Islam. Jadi apabila kita semua ni yang hidup ni pada tahun 2021 tahun ni, kita sahajalah orang yang diharapkan akan dapat menerangkan kepada umat manusia yang hidup pada hari ini apakah itu Islam dengan jelas. Sebab itulah nama dia bayyinah. Jadi kalau tidak jelas, maka orang-orang yang kafir tadi ni, sama ada ahli kitab ataupun musyrikin, mereka ini tidak akan berpisah daripada agama mereka tu. Mereka tak akan menceraikan agama mereka. Mereka tak akan tinggalkan agama mereka kalau mereka tak nampak dengan jelas. Jadi oleh kerana itulah maka ulama kata menjadi tanggungjawab kita yang hidup di zaman ini dan orang-orang yang kemudianlah selepas daripada kita, orang Islam selepas daripada kita, bertanggungjawab di masa mereka. Jadi setiap daripada kita ni bertanggungjawab di setiap masa masing-masing untuk menyampaikan Islam. Sebab kalau tidak, nanti Allah Ta'ala akan tanya kita kan. Itulah dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Allah Ta'ala jadikan kita ni sebagai umat yang wasata supaya kamu semua ni menjadi syuhada. Syuhada ni artinya ialah saksi kepada manusia. Saksi itu dijelaskan oleh ayat yang lain mengatakan bahawa nanti pada hari kiamat Allah Ta'ala akan bertanya kepada orang kafir ni, kamu pernah dengar tak Islam? Kamu pernah dengar tak Islam? Kamu tahu tak Islam? Kamu tahu tak? Dia kata tahu. Dengar apa yang kamu dengar? Macam itulah seolah-olahnya dialognya. Allah Ta'ala akan bertanya di hari kiamat nanti. Dia kata kami pernah dengar. Kami dengar Islam ni macam ni lah. Tak betul. Rupanya yang mereka dengar tu tak betul. Jadi pada masa tu Allah Ta'ala akan memanggil orang-orang Islam pada masa tu. Dia akan tanya orang Islam pada masa tu, kamu cerita tak Islam dengan betul, dengan jelas, dengan clear, dengan bayyinah kepada orang-orang yang hidup di zaman kamu. Jadi maknanya kita tu bertanggungjawab lah. Kalau kita tak boleh jawab, kita menipu, Allah Ta'ala tahu. Jadi oleh kerana itulah maka kita ni bertanggungjawab. Jadi perkara ni nama dia ialah syahadatul haq, nama dia. Dalam ulama sebut syahadatul haq, iaitu menjadi saksi kepada suatu benda yang benar, iaitu Islam lah benda yang benar ni. Jadi sebab itulah dipanggil perkara ni sebagai bayyinah, dipanggil. Bayyinah artinya ialah jelas. Dalam setengah tempat Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wa ma 'alaika illal balagul mubin. Mubin dia kata. Tidak adalah tanggungjawab kamu wahai Muhammad melainkan kamu hendaklah menyampaikan dengan al-mubin. Mubin ni samalah dengan bayyinah. Mubin tu maknanya jelas maknanya. Itu yang pertama. Yang kedua sini, ayat yang kedua kita terpaksa ulang sikitlah sebab ada benda-benda banyak kita tak sempat nak sebut hari tu. Yang kedua ni dia sebut rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Ulama terangkan juga di sini. Apa di sini disebutkan iaitu Nabi ni, Rasul ini, dia ni membaca suhufan mutahharah, membaca kitab, membaca Al-Quran, membaca benda-benda yang mutahharah, Quran yang mutahharah. Mutahharah artinya ialah maknanya suci, tak boleh disentuh oleh tangan-tangan ataupun makhluk-makhluk yang jahat, iaitu jin dan juga syaitan lah, yang kita dah cerita pada minggu depan. Cuma yang kita nak jelaskan sikit juga di sini ialah bila disebut yatlu suhufan mutahharah, yatlu ni adalah maknanya membacakan, maknanya membacakan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, iaitu dalam surah Al-Jumu'ah. Kalau orang nak refer boleh aja nak refer. Surah Al-Jumu'ah, muka surat dia 553. InsyaAllah 553. Saya sebut muka surat lah kalau ada muka surat. Kalau boleh tengok mudah muka surat. 553 surah Jumaat. Surah Jumaat lah orang Melayu panggil Jumaat, hari Jumaat. Ayatnya yang kedua. Ayat yang kedua, muka surat 553. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, berfirman, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah.
Jadi dalam ayat ini dia jadi macam pelengkap lah kepada yang kita baca dalam surah Bayyinah tu. Dalam surah Bayyinah dia beritahu Nabi ni, Rasul ni yatlu suhufan, dia ni membacakan. Tapi kerja Rasul ini ada tiga perkara kerja Rasul ni. Yang pertamanya yatlu, kerja Rasul yatlu ni maknanya membacakan artinya menyampaikan, memperdengarkan. Itu bahasa Melayu juga kita panggil tilawah, musabaqah tilawah Quran. Tilawah tu daripada perkataan ni lah, yatlu. Jadi Rasul ni kerja baginda Nabi SAW dan semua rasul-rasul yang lain, kerjanya ialah bila dia dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mesti yatlu kepada umat dia, kepada orang yang berada di depan dia. Jadi nak dah dibacakan, dia sampaikanlah maknanya, sehingga orang tu jelas dan faham. Sebab tu dalam surah tadi dia kata yatlu suhufan mutahharah. Tapi apabila Nabi ni dah yatlu, dah membacakan, dah memperdengarkan, dah menyampaikan, secara automatik manusia ni akan terbahagi kepada dua. Yang pertama munfakin, gitu. Yang pertama orang yang tinggalkan yang benda-benda sesat tadi tu, meninggalkan agama sesat, meninggalkan Kristian, meninggalkan Yahudi, meninggalkan syirik dia tu. Lalu mereka pun akan datang kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, semua macam tu. Nabi Musanya, Nabi Nuhnya, Nabi Daudnya, Nabi Sulaiman, Nabi Hud, semua macam tu. Akan ada orang yang dipanggil, kita panggil dia pengikut rasul-rasul. Jadi bila orang ni dah ikut rasul dan mengikut rasul ni, apa yang rasul ni patut buat? Dalam surah Jumaat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut rasul itu mestilah yuzakkihim. Jadi yuzakki ni artinya ialah membersihkan, maksudnya membersihkan mereka daripada syirik. Maknanya ialah dididik, maknanya dikumpulkan bersama-sama, kemudian dibelajar lagi, dibersihkan lagi, sehingga mereka ni betul-betul. Sebab manusia ni dia bukan bila masuk Islam tu semua everything complete tau. Dia mesti ada lagi tu, dia kena basuh lagi. Kalau kita nak basuh benda-benda yang kotor pun mesti rendam dulu, basuh lagi, rendam dulu, sabun lagi, kelorok lagi, basuh lagi, lama-lama makan masa. Sehingga setengahnya 13 tahun. Jadi sebab itulah Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah tu 13 tahun. Abu Bakarnya, Umarnya, Sayyidina Alinya, Sayyidina Uthmannya, ramai-ramai para sahabat tu 13 tahun di Mekah tu. Nabi SAW apa? Bersih mereka. Itu nama dia yuzaki. Selepas daripada dah bersih itu, barulah mereka ini diajar dengan hukum-hukum yang lebih detail. Jadi barulah mereka ni disuruh berpuasa, barulah mereka tu disuruh untuk berzakat, lepas tu barulah disuruh melakukan ibadat-ibadat yang lain. Sebab itulah kita tengok ibadat-ibadat semua ni dalam Islam yang banyak-banyak ni, tutup auratnya, tak boleh minum araknya, ribanya dan sebagainya, semua tu adalah di Madinah Al-Munawwarah. Dia bukan di Mekah tu semua tu. Di Mekah ni satu saja, sembahyang saja. Jadi la ilaha illallah kemudian sembahyang. Itu saja yang Nabi kita bina pada sahabat. Itu nama dia yuzaki. Yang penting tu nak bersihkan tu, nak bersihkan hati tu, nak bersihkan daripada syirik tu. Tradisi lama, adat lama, macam kita juga kan, banyak adat-adat kita ni yang tak buang-buang lagi, walaupun dah lama kan. Kita kata berapa lama dah kita ni tinggalkan Islam, tinggalkan yang Hindu, tinggalkan Buddha. Kita dulu kan zaman tahun berapa, 600 tahun dulu kita ni, 600-700 tahun dulu kita ni Hindu, kita ni Buddha, kita tu sembah pokok. Jadi banyaklah adat-adat tu kadang-kadang yang tak betul-betul tu. Sampai sekarang pun masih ada lagi, dah 700 tahun, susahnya nak buang tu maknanya. Jadi sebab itulah kita ni, Nabi tu dia bersihkan para sahabat, yuzakihim. Selepas daripada dah yuzakihim, dah bersih, barulah boleh yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, barulah boleh nama dia ta'lim, maknanya boleh ajarkan Al-Kitab, maknanya Quran, wal hikmata, iaitu as-sunnah. Jadi itu habis lebih kurang kita kata kerja ataupun tugas ataupun kita panggil job lah job scope nabi-nabi, kerja Nabi.
Jadi bila kerja Nabi pun begitu, maka kerja kita pun begitu jugalah maknanya. Sebab itulah kita kan orang yang masuk Islam muallaf, dia tak boleh biar. Sebab apa? Takkanlah dia hari ini masuk Islam terus tinggal semua benda-benda, tak mungkin. Sebab itulah kena ajar dia, kena ajar Islam pada dia kan. Kita panggil sekolah muallaf dan macam-macam lah kan. Itu nama dia tazkiyah, nama dia. Itu yang yang disebut dalam ayat yang kedua. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Kemudian fiha kutubun qayyimah. Hari itu kita dah cerita sikit lah kan, kita tu sikit. Kemudian ayat yang keempat, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tadi bayyinah dah sekali, sekarang ni bayyinah sekali lagi. Makna sini dua kali bayyinah. Yang tadi bayyinah atas tadi tu dalam ayat nombor 1, orang-orang kafir, Yahudi, Kristian dan juga syirik. Yang bawah ni orang-orang Kristian dan juga Yahudi saja. Disebut ahli kitab saja. Erti sini ulama kata, bila orang-orang Yahudi dan Kristian ini mereka ni berpecah pula selepas daripada tu. Ada dah yang mengaku nabi tapi ada pecah, ada pula betul-betul nak beriman, betul-betul tak beriman. Jadi sebab itulah makna dua kali bayyinah ni kan. Bayyinah nak pisahkan satu sekali, bayyinah nak fahamkan betul-betul orang-orang Kristian dan juga Yahudi ni, supaya mereka ni jelas apa sebenarnya Islam yang betul-betul tu lah. Jadi hari ni kita hadapi ramai orang maknanya ialah sama ada Kristian ataupun Yahudi lah kan. Yang majoritinya ada juga yang musyrikin Jadi maknanya kita ni masih banyak kerja-kerja yang patut kita buat, iaitu untuk bayyinah. Seterusnya, wama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Allah Subhanahu wa taala sebut sekarang ni, apakah yang diajak oleh nabi ni, yang diajak oleh nabi kita, yang diajak oleh nabi-nabi terdahulu, oleh rasul-rasul terdahulu. Mereka ni bukannya ajar benda yang pelik-pelik, tak kan? Satu benda yang sama, daripada dulu sehingga sekarang, daripada nabi mula-mula, Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad. Core dia kita nak teka, yang cabang-cabang tu banyak, tapi yang core dia tu iaitu benda ni saja. Ayat yang kelima ni iaitu apa? Mereka ni tidak disuruh, yang pertama, illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, tidak disuruh melainkan beribadah, sembah hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Mukhlis maknanya tak boleh campur-campur, lahuddin ketaatan kepada Allah. Din tu makna ketaatan, ketundukan maknanya. Jadi maknanya kena hanya beribadah kepada Allah, tak boleh tunduk selain daripada Allah. Bila tu? Bila masa saja. Bukan masa sembahyang saja. Kalau masa sembahyang saja memanglah orang sembah Allah kan, tapi ada jugalah orang sembahyang tak sembah Allah, ada juga kan. Sembahyang tapi tak sembah Allah, ada juga mungkin. Tu tapi jarang-jarang lah mungkin. Sembahyang tu sembah Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala sebut sini ialah seorang yang nak ikut Rasul ni, seorang yang apa yang dibawa, ajaran yang dibawa oleh Rasul ni, bukan hanya kita sembah Allah semasa sembahyang saja. Kita mesti sembah Allah setiap masa, setiap waktu sebab tu dalam ayat yang lain dia kata, udkhulu fis silmi kafah, hendaklah kamu masuk dalam Islam ni seluruhnya, tak boleh masuk separuh-separuh, tak boleh masuk sebelah kaki di luar gitu. Jadi sebab itulah bagi kita orang Islam ni, dalam masjid dengan luar masjid ni, dua-dua tu beribadah maknanya. Duduk berjual di luar tu kan, jual burger ke, jual keropok, lekor ke kan, itu pun beribadah kalau betul lah. Kalau tipu tak ibadah lah. Kalau sembahyang pun kalau tipu tak ibadah juga lah. Macam mana nak ibadah? Kalau baca Fatihah, orang patut baca Fatihah, dia baca qul huwallah je. Fatihah tak baca, tak ada juga kan. Orang rokok, dia rokok tak kena cara. Sujud, orang 7 anggota, dia tutup dahi contohnya kan. Tutup dahi macam ni lah. Sujud tak boleh juga kan. Sebab apa? Sujud tak betul. Jadi kalau sujud tak betul, tak dapat pahala, tak menunaikan ibadah. Begitu jugalah kalau kita berada di tempat berniaga ke sebagainya pun sebenarnya boleh jadi ibadah kalau betul.
Jadi sebab itulah itu yang pertama, liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tak boleh campur itu. Mukhlis tu maknanya ialah ikhlas, maksud dia. Ikhlas ni maknanya apa? Tak bercampur. Kalau orang Arab ni, kalau dia berjual, dia jual barang, dia kata kan, dia kata khalis. Khalis tu orang Arab tu ertinya apa? Bila dia tulis tu khalis, ertinya ialah bayar semua. Dia dah jelas mana. Tak ada lagi hutang-hutang. Itu namanya khalis, dia cop itu. Jadi mukhlis ni maknanya kita ni tak bercampur, ibadah kepada Allah Taala saja, tunduk kepada Allah Taala saja. Dalam masjid, luar masjid sama. Hunafa ni maknanya clear, tak ada tunduk, tak ada cenderung kepada lain, lurus. Lepas tu wa yuqimus solah, tu yang kedua. Yang pertama hidup kita, kemudian yang kedua khusus, itu dirikan solat. Sebab itulah kita katakan dirikan solat ni di Mekah tu pun dah dirikan solat, bukan di Madinah, sejak di Mekah lagi. Antara ibadat yang awal-awal, yang pertama sekali iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lepas daripada tu ya ayyuhal muzammil, ayat yang kedua turun ataupun ayat yang ketiga turun. Tak berapa lama setelah Nabi kita dapat wahyu, turunlah ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bangunlah pada waktu malam malaikat sedikit. Bukan bangunnya berdiri tak ada kerja, bukan bangun saja, bangun untuk menunaikan solat. Artinya solat ni dah awal lagi. Semua agama yang dibawa oleh nabi-nabi semua ada solat. Cuma solat tu berapa rakaat, solat tu 50 ke, solat tu macam mana ke, itu terserah kan, terah pada keadaan manusia. Cuma solat ni semua ajaran nabi-nabi ada solat. Nabi Musa alaihissalam, Allah Ta'ala kata ajar kepada dia wa aqimis solah li zikri, ya Musa dirikanlah solat untuk ingat pada aku. Itu Allah Ta'ala kata. Jadi maknanya solat Nabi Musa ada, solat Nabi Adam ada, solat Nabi semua ada. Kemudian yang ketiganya wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat. Inilah tiga perkara. Tiga perkara ni itulah yang dipanggil sebagai wazalika dinul qayyimah. Zakat ni apa benda? Zakat ni bukanlah maknanya bayar zakat yang kita bayar sekarang ni, tapi zakat tu maknanya seorang tu berpisah dengan harta dia demi untuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah secara jelasnya, makna secara kita sekarang ni zakat, ada zakat harta, ada zakat emas, zakat fitrah, zakat macam-macam zakat. Tapi sebelum daripada tu dia tak ada zakat macam tu. Zakat tu maknanya bersih, maknanya bersih apa? Nak bersihkan harta tu daripada bercampur dengan hak orang lain dengan hak kita. Bila kita kerja, apa-apa kerja lah, kerja makan gaji ke, kerja kerajaan ke, kerja tanam sayur ke, tanam apa-apalah besar kecil ke, semua bila kita dapat harta tu sendiri sebenarnya ada hak orang lain di situ. Kita tak nampak hak dia tu. Hak berapa persen agaknya hak. Kalau kita makan makanan makan makanan di apa ni, kita kata kita order makanan, kata kita letak benda yang kotor sikit situ, semua makan tu jadi kotor ni. Saya nak sebut pun takut juga nanti kan. Ni kan makanan tu, kata kita makan spaghetti kata, tapi ada sikit situ, kata ada sikit benda, kita letak sikit benda najis situ, habis orang tak makan dah, kata kita angkat kat kedai tu, ambil lah ni spaghetti, tapi dalam tu ada saya letak satu apa ni, sikit je saya letak apa ni najis, burung ke, najis cicak ke apa benda, orang tu tak makan dah, sikit je pun saya kata. Tak, sebab apa? Bila harta tu bercampur dengan benda harta orang lain, dia jadi kotor semua. Macam mana nak bersihkan tu? Nak bersihkan tu ialah kita kena buang tu lah nama dia az-zakah, nama dia az-zakah tu makna dia ialah al-bersih, maknanya at-tathhir, kita bersihkan benda tu, lalu harta tu pun jadi bersih. Itulah nama dia zakat. Jadi zaman dulu zakat ni lebih besar, bukannya 2.5%, hari ni 2.5% harta zakat ni. Jadi macam-macam bentuk zakat ni, tapi zakat ni memang ada sejak daripada bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Walaupun bentuk dia berbeza-beza, nisbah dia berbeza-beza, jumlah dia berbeza-beza, cuma dia dah ada sejak daripada Nabi Adam alaihi salam lagi. Kita tahu cerita tu kan, tu cerita apa ni, anak Nabi Adam tu yang bergaduh dua orang tu, yang tu nak bunuh yang tu kenapa tu? Tu kena zakat juga tu. Yang ni nak kurban, yang ni letak lembu, yang letak binatang dia, nanti letak tanaman dia kan. Lalu datang api daripada langit, dia kata. Tengok-tengok api datang, ambil yang
yang ni binatang tadi, sebab dia bagi yang gemuk-gemuk. Yang ni bagi yang buruk-buruk, buah buruk, buah nak busuk-busuk dah. Jadi dia pun marah, dia pun bunuh yang ni. Qabil dengan Habil cerita tu kan. Tu zakat dah tu. Maknanya nak bersihkan harta. Jadi bersihkan harta ni, itulah Allah Subhanahu Wa Taala kata wazalika dinul qayyimah. Itulah dia agama yang teguh, yang mantap, yang benar. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah Taala sebut kemudian ni sampai ke ayat yang ke-6 ni, nasib ataupun ke mana orang kafir ni, ke mana akan pergi. Mereka tak nak terima Islam, mereka tak dah jelas dah bayyinah semua, mereka tak nak terima juga Islam. Tapi nasib mereka ke mana kalau mereka tak nak terima Islam ni? Allah Taala sebutkan, iaitu mereka ni akan masuk neraka Jahannam. Perkataan Jahannam tu bukan bahasa Arab asalnya, dia bahasa Farsi. Tapi telah digunakan oleh orang Arab lah. Dia jadi bahasa, orang panggil bahasa import lah, macam kita sekarang lah, banyak bahasa Inggeris macam apa kan. Jadi Jahannam tu asalnya bahasa Farsi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang musyrik, orang ahli kitab, tak kira lah mereka ni. Siapa yang kufur, Allah Taala kata innal ladzina kafaru, siapa yang kufur, mereka ni Yahudi ke, mereka Kristian ke, mereka ni musyrik ke, mereka semua tu akan masuk neraka Jahannam. Tu nombor satu. Kemudian Allah Ta'ala letak kemudian tu label untuk mereka. Labelnya apa? Syarrul bariyah. Syarru ni maknanya sejahat-jahat manusia. Jadi kita susahlah kita nak kata sikit kan. Takkanlah kita nak kata jahat-jahat. Siapa sejahat-jahat manusia? Oh, kita kata orang bunuh orang, orang buat zalim pada orang, orang semua dia jumpa dia tampar orang, rampas harta orang. Itu yang sejahat-jahat. Tapi Allah Ta'ala kata tidak. Dia nak betulkan kita punya cara fikir kita. Allah Ta'ala nak betulkan. Allah Ta'ala nak beritahu yang jahat ni, paling jahat ialah orang kafir, orang tak beriman. Allah Ta'ala beri makan pada dia, beri rezeki pada dia, tiba-tiba dia kata Tuhan lain. Ada ke mana sabar? Jadi sebab itulah Allah Ta'ala kata syarrul bariyah, mereka lah sejahat-jahat manusia. Bukan sejahat-jahat yang rampas harta orang, yang menzalimi orang, itu jahat juga, bukan tak jahat. Jangan kita kata mereka ni tak jahat, jahat juga. Tapi sejahat-jahat, syarru ni sejahat-jahat, paling jahat. Kemudian yang terbalik daripada tu ayat yang ke-7, innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Itu lawan dia, khairul, sebaik-baik manusia. Jadi walaupun dia mungkin kita kata Allah dia ni membaca dan menulis pun tak pandai. Bilal kan, mana pandai baca menulis tak kan? Bilal bin Rabah lah tu, bukan Bilal kita tu, Bilal tu zaman Nabi tu. Dia ni hamba, kulit dalam hitam, Afrika kan. Lepas tu tak pandai membaca menulis. Dia pandai apa? Dia pandai azan je. Maksud azan. Itulah kerja dia kan tak? Tapi dia adalah khairul bariyah. Jadi artinya Allah Ta'ala ni tak tengok pada kulit kita, tak tengok pada kepandaian kita, tak tengok pada kelulusan kita, doktor ke, PhD ke, tak kira lah kan. Tak kira siapalah, ke pensyarah ke, orang biasa ke, orang tahu. Allah Ta'ala tengok innal ladzina amanu wa amilus solihat, beriman, beramal soleh, terus dia akan dapat title khairul bariyah, dia sebaik-baik manusia. Jadi walaupun orang kata dia ni tak bagus, orang kata dia ni buruk, dia adalah khairul bariyah. Yang seterusnya ayat yang ke-8 Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut selepas daripada tu, jazaohum inda rabbihim jannat. Jadi manusia ni walaupun kita kata hidup lah kan, hidup atas dunia ni lah kan, kita kata orang ni nampak hebat, orang ni tak hebat, orang ni macam-macam lah kita kata kan. Tapi semua tu mati semua maknanya. Maknanya hidup ni paling panjang pun berapa orang hidup umur orang di negeri kita dia kata 79 dia panggil average umur kan average umur lelaki 79, perempuan 80 ke, tak tahulah macam tu lah. Di Jepun dia tinggi sikit 90 lebih, di Amerika macam tu lah, ada lah dia kata average umur manusia. Tapi bila average ni maknanya ialah paling panjang sekali berapa? Paling 120 kata tak ada lah, masuk Guinness Book of Record tu. Kalau 120 tu kan manusia paling tua di dunia. Tak kira lah nyanyok ke tak nyanyok ke, yang penting paling tua. Maknanya kalau 120 dia boleh hidup, selepas daripada tu dia mati berapa tahun pula? Tak tahu sampai bila ni kan.
Jadi akhirat pula berapa? Khalidina fiha. Allah Taala katakan selepas itu kan, khalidina fiha, khalid. Jadi kalau ikut matematiknya kita katakan khalidu ni maknanya ialah matematik dia tulis macam tu kan. Dia tulis macam tu. Dia tulis apa benda tu? Infinity dia tulis. Tulis macam tu. Orang matematik lah kan. Kalau number ada nombor 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tapi bila infinity maknanya apa? Tak ada limit lah. Bukan tak ada limit apa ni internet. Unlimited bukan. Tapi tak ada limit mana infinity. Infinity betul-betul. Bila mati, bila habis, tak ada habis bila-bila. Bila bahagi, orang matematik belajar kan. Umur 100 tahun bahagi dengan infinity. Jawapan dia berapa? Berapa ya? Orang matematik lah kan. Jadi dia akan orang matematik pandai lah kata. Bila 100 tahun awak hidup atas dunia ni, tak kira lah, kira segar kan. Celek-celek mata beranak tu terus sedar lah kan. Boleh menikmati hidup lah, hebat kata. Mati-mati 100 tahun, tapi tiba-tiba dibahagikan dengan infinity, jawapan dia kosong. Matematik tu. Itu matematik, bukan saya cerita kan. Ertinya apa tu? Bila 100 bahagi dengan infinity jawab pada kosong, ertinya apa? Hidup dunia ni tak ada nilai. Itulah maksud dia. Kosong tu mana? Nothing. Jadi sebab itulah kan dia kata dunia ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lebih tidak bernilai daripada sebelah sayap nyamuk. Sebelah sayap nyamuk. Dah lah nyamuk tu tak berguna. Kalau nyamuk mati siapa nak? Kalau lembu mati boleh juga ambil kulit. Kalau sembelih boleh makan daging. Kalau nyamuk mati siapa nak? Tak ada orang nak. Ni sebelah sayap pula tu, darah pun tak ada. Allah SWT, Nabi SAW kata tidak bernilai, lebih teruk lagi daripada sebelah sayap nyamuk. Itu nilai dunia, bukan nilai kita ni daripada dunia ni nothing juga lah tapi semua dunia ni. Jadi inilah dia kata bila macam tu, maka ayat yang ke-8 ini kalau kita sedari betul-betul, kita pegang betul-betul, nescaya cukuplah bagi kita kan. Yang atas tu tak ada guna semua kan. Jazauhum, balasan mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, syurga adnin yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, tu yang kita kata infinity tadi tu. Abada. Dia dah lah khalidin, lepas tu abada pula. Bila dia campur dua tu habislah. Radhiyallahu anhum, itulah dia kata yang paling tinggi, iaitu mendapat keredaan Allah wa radu'an. Mereka reda kepada Allah, Allah reda kepada mereka, dan mereka reda kepada Allah anhu zalika liman khasyiya rabbah. Jadi tamatlah situ kita pada malam ni. Jadi moga-mogalah surah Al-Bayyinah ni daripada awal sampai akhir akan menjadi pengajaran lah kepada kita, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jadi setakat itu saja pada malam ni. Kita tangguh majlis dengan sama-sama kita membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.